Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Okey, saya mengharapkan semua pelajar tingkatan 4 berada dalam sihat yang sejahtera. Okey, so pada hari ini kita akan habiskan bab berkenaan tentang sistem rangka manusia dan juga fungsi rangka dalam haiwan dan juga berkenaan dengan kestabilan. Okey. So pada kelas yang lepas, kelas yang lepas kamu sudah maklum, kita telah pun masuk pada bab yang ke-6 iaitu bab sokongan, pergerakan dan juga pertumbuhan. Di mana pada peringkat awal kita telah pun membicarakan berkenaan konsep pertumbuhan. Di mana kita juga telah melihat jenis-jenis rangka yang ada pada haiwan, iaitu rangka dalam, rangka luar dan juga rangka hidrostatik beserta contoh-contohnya. Kita telah pun melihat saiz rangka luar dengan pertumbuhan, di mana kebanyakan haiwan ini menzahirkan lengkungan sigmoid. Manakala untuk haiwan-haiwan yang berangka luar terutamanya bentuk graf pertumbuhannya adalah bentuk tangga, di mana ianya ada peringkat yang dipanggil sebagai peringkat nimfa. Kemudian kita ada ekdisis iaitu proses penyalinan kulit. So menyebabkan graf lengkung pertumbuhan bagi haiwan yang berangka luar adalah seperti bentuk tangga. Dan kita telah pun melihat secara am berkenaan dengan haiwan yang berangka hidrostatik seperti cacing dan juga lintah. Bagaimana mereka bergerak menggunakan rangka hidrostatik mereka, di mana otot membujur dan juga otot lingkar akan mengecut dan mengendur secara antagonis untuk menghasilkan pergerakan, di mana dibantu juga oleh keta yang akan mencengkam tanah. Dan akan berlakunya perubahan tekanan hidrostatik dalam haiwan tersebut untuk menggerakkan haiwan itu ke hadapan. Dan kita pun melihat fungsi rangka dalam bagi haiwan, di mana untuk haiwan vertebrata rangka dalam ni berfungsi untuk nak memberikan bentuk dan juga sokongan. Manakala untuk haiwan yang vertebrata akuatik seperti ikan paus, rangka dalamnya hanya selalunya lebih kecil sedikit berbanding dengan rangka dalam bagi haiwan vertebrata darat. Dan basically dia punya rangka tu berfungsi hanya untuk nak memberi bentuk, di mana sokongannya secara majoriti bagi vertebrata akuatik adalah daripada daya apungan air. Dan juga kita tengok pada burung, mana burung ni mempunyai struktur tulang yang beradaptasi untuk terbang. Mana tulangnya adalah tulang-tulang yang berongga, dia ada sternum yang besar untuk nak membenarkan otot-otot terbangnya untuk attach kepada sternum tersebut. Dan last kali pada kelas yang lepas kita telah melihat sistem rangka manusia. Mana rangka manusia ada dua jenis, rangka paksi dan juga rangka appendage. Rangka paksi ada tiga, iaitu tengkorak, tulang turus vertebra dan juga tulang rusuk dan juga sternum. Dan kita juga ada rangka appendage iaitu lengkungan pectoral, kita ada lengkungan pelvis, kita ada tulang tangan dan kita ada tulang kaki. So hari ini kita masuk kepada kekuatan bagi tulang yang padat dan juga tulang berongga. So secara amnya vertebrata darat seperti gajah, manusia, harimau dan sebagainya mempunyai tulang yang padat. Sebab apa? Sebab haiwan-haiwan vertebrata darat ini dia memerlukan sistem rangka bukan sekadar untuk memberi tubuh badannya bentuk, tapi juga untuk memberi sokongan dan juga menampung berat badannya. So berarti kat sini tulang-tulang bagi haiwan vertebrata darat secara amnya adalah tulang yang padat. So bila tulang ini padat, ianya adalah tulang yang besar dan juga yang kuat. Manakala untuk haiwan yang seperti burung, kita maklum burung ini dia adalah haiwan yang terbang. So bila terbang, dia memerlukan apa sahaja mekanisme ataupun bantuan untuk membolehkan badannya untuk terbang. Berarti ke sini tulang burung sekalipun, mestilah ciptaannya mestilah untuk membantu burung tersebut terbang. Berarti tulang-tulang burung ini mesti bersifat berongga. Bila ada rongga, berarti tulang ini dia ringan. Bila tulang ini ringan, maka burung boleh terbang. Sebab dia telah pun menjadi ringan sebabkan oleh tulang yang berongga. Namun demikian untuk tulang berongga, walaupun yang ringan dan juga kuat, dia ringan tapi dia juga kuat, tapi pada masa yang sama, tulang-tulang ini juga dia memerlukan dia memerlukan kalsium dan juga fosforus yang agak kurang. So bila tulang yang berongga ini, jika dibandingkan dengan tulang yang padat, tulang berongga memerlukan kalsium dan juga fosforus yang kurang jika dibandingkan dengan tulang padat yang memerlukan lebih kalsium dan juga fosforus. Berarti kat sini diet bagi burung dan juga diet bagi haiwan vertebrata darat yang lain tidak sama keperluan dia. So burung ni untuk kalsium dan juga fosforus tak banyak sangat.
sebab dia adalah tulang rongga. Tapi untuk kita dan juga haiwan-haiwan yang lain yang berada di atas darat, kita memerlukan suplemen kalsium dan juga fosforus untuk menguatkan struktur tulang kita. Sebab kita adalah tulang yang padat. Okey. Dan tulang yang berongga juga mempunyai kelebihan lain seperti membenarkan vertebrata tersebut bergerak dengan lebih cepat. So tulang berongga ini dia ringan. Okey, berarti haiwan vertebrata yang mempunyai tulang berongga seperti burung, dia akan bergerak dengan lebih cepat jika dibandingkan dengan vertebrata yang mempunyai tulang yang padat. Okey. Tapi jika dibandingkan kekuatan antara tulang rongga dan juga tulang yang padat, yang kita zahirkan tulang berongga ini dia adalah tulang yang ringan dan kuat. Tetapi jika dibandingkan kekuatan tulang berongga dan juga tulang padat lebih kuat jika dibandingkan dengan tulang berongga. Okey, contoh kita ambil antara tiang konkrit dengan kita ambil tiang polistiren. Okey, itu perbandingannya. Tiang polistiren dia berongga, tiang konkrit dia padat. Okey, kalau kita letakkan satu beban di atasnya, yakinlah bahawa tiang konkrit mampu menahan beban tersebut. Tiang polistiren akan pecah, akan hancur. Alright. So dari kekuatan jika dibandingkan dengan tulang padat, tulang berongga dia kuat tapi tidak sekuat tulang yang padat. Okey, baik itulah tulang-tulang burung. Kalau kamu perasan, kalau kamu biasa makan burung puyuh, okey, kalau burung goreng itu kamu makan, tulang burung dia kecil. Okey, dia kuat tapi dia mudah dipatahkan. Okey, maksudnya kalau kita ambil contohlah tulang ayam, tulang ayam, kita ambil tulang lembu. Okey, tulang lembu dengan tulang burung puyuh, kamu comparekan dari segi saiz memang berbezalah. Kekuatan tulang burung puyuh lebih mudah dipatahkan berbanding dengan tulang lembu. Okey, so dari segi kekuatannya tulang berongga tidak sekuat tulang yang padat. Okey, tapi kelebihannya adalah dia ringan, membenarkan vertebrata yang ada tulang berongga ini untuk bergerak lebih laju, dan juga tulang berongga ini tidak memerlukan kalsium dan juga fosforus yang banyak seperti mana tulang yang padat. Okey, so ini adalah perbezaannya lah antara tulang yang berongga dan juga tulang yang padat dari segi kekuatan. Okey, kemudian kita tengok kepada sistem sokongan. Okey, dengan faktor kestabilan haiwan. So kita katakan bahawa sistem rangka atau rangka ini wujud untuk memberi tubuh badan atau bentuk kepada haiwan dan juga untuk memberi sokongan kepada haiwan tersebut. Okey, so sokongannya macam mana? Okey, dari segi sistem sokongan dan juga dengan faktor kestabilan haiwan tersebut. Okey, so sistem sokongan yang baik membolehkan sesuatu haiwan itu bergerak dengan lebih cepat, lebih lancar dan juga lebih cekap. Okey, so ini semua akan bergantung kepada kestabilan sesuatu haiwan. Okay, di mana kestabilan sesuatu haiwan ini berbeza bergantung kepada titik keseimbangan pada sistem sokongan haiwan tersebut. Okey, so bila kita katakan bahawa titik keseimbangan haiwan, kita merujuk kepada pusat graviti haiwan. So setiap objek, setiap benda yang bernyawa, setiap benda yang bergerak sekalipun, kita punya titik ataupun pusat keseimbangan, dipanggil sebagai pusat graviti. So pusat graviti ini merujuk kepada titik keseimbangan sesuatu sistem sokongan ataupun objek. Okey, so kita manusia ada kita punya pusat graviti, zirafah pun ada, buaya pun ada. Okey, so titik keseimbangan ini secara keseluruhannya ialah titik di mana dia akan memberi sokongan kepada berat bagi sesuatu objek ataupun haiwan tersebut untuk mengimbangi kedudukan sistem sokongan atau objek tersebut. Berarti kat sini sistem rangka kita ni, walaupun kita katakan bahawa dia memberi sokongan kepada kita, tapi untuk nak memberi sokongan yang lebih cekap, ianya memerlukan peranan titik ataupun pusat graviti. Okey, di mana secara umumnya haiwan yang mempunyai pusat graviti yang lebih rendah adalah lebih stabil jika dibandingkan dengan haiwan yang mempunyai pusat graviti yang tinggi. Contoh kita bandingkan antara zirafah dan juga kita bandingkan dengan buaya. Okay, kita akan dapati bahawa buaya ini dia lebih stabil daripada zirafah sebab buaya mempunyai pusat graviti ataupun titik keseimbangan yang jauh lebih rendah berbanding dengan zirafah. Okey, itulah kenapa buaya ni dia boleh bergerak lebih lancar, lebih cepat dan juga lebih cekap jika dibandingkan dengan zirafah. Okey, zirafah dia tidak stabil. Okey, so dia memerlukan satu mekanisme untuk menstabilkan dirinya, okey, untuk dia melaksanakan aktiviti harian.
Okey, sebab itu kita kepada faktor. Okey, faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan. Ada dua. Iaitu yang pertama kita ada pusat graviti. Okey. Di mana tadi kita katakan bahawa objek yang mempunyai pusat graviti yang lebih rendah adalah lebih stabil. So, lebih rendah, lebih stabil. Okey, itu simple. Yang kedua ialah faktor luas tapak. Okey. So, objek yang mempunyai luas tapak yang besar adalah lebih stabil jika dibandingkan dengan objek yang mempunyai luas tapak yang kecil. So, berarti kat sini jika kita besarkan tapak, kita besarkan luas tapak satu objek ataupun haiwan, maka dia akan lebih stabil. Sebab itu kalau kamu tengok kepada zirafah, dia tinggi. Zirafah ni haiwan yang tinggi. So, berarti dia punya pusat graviti dia pun tinggi. So, dia tak stabil. Tapi untuk nak menstabilkan keadaannya, terutama bila zirafah nak minum air, air di bawah. So, zirafah dia nak pergi tunduk minum air. Kalau kamu dapati habit zirafah sebelum dia nak tunduk untuk minum air, dia akan mengangkang. Dia akan mengangkang. Berarti dia akan membesarkan luas tapak kakinya. So, bila luas tapak kakinya besar, so pusat gravitinya pun akan mula menurun. Berarti zirafah tersebut pada ketika itu adalah lebih stabil jikanya berdiri macam biasa. So ini adalah mekanisme yang zirafah adapt ataupun adaptasi haiwan-haiwan seperti zirafah yang tinggi untuk nak menstabilkan keadaannya ketika untuk melakukan sesuatu aktiviti. So dengan mengangkang, dia akan meluaskan tapaknya dan menjatuhkan ataupun merendahkan pusat gravitinya, menyebabkan zirafah tersebut akan menjadi lebih stabil untuk dia nak minum air. The same thing happen kalau contoh haiwan seperti kangaroo. Haiwan seperti kangaroo dia mempunyai dua kelebihan. Yang pertama ialah tapak kaki yang besar. Kangaroo mempunyai tapak kaki yang besar. Yang kedua, dia ada ekornya yang besar dan kuat, yang berfungsi sebagai tongkat bila dia berdiri. So, siapa yang biasa tengok kangaroo di zoo, kamu akan dapati bila kangaroo ini berdiri, dia akan support diri dia dengan ekornya di belakang sebagai tongkat. So, ini akan menyebabkan luas tapak kangaroo tersebut akan menjadi lebih besar. Menyebabkan bila kangaroo ini berdiri, dia akan jauh lebih stabil. Ini ialah antara mekanisme adaptasi yang diamalkan ataupun diadaptasikan oleh haiwan-haiwan tertentu untuk menstabilkan dirinya. So, dengan adanya sistem rangka, dengan adanya sistem sokongan, ianya memudahkan lagi bagi setiap haiwan ini ataupun objek-objek lain untuk menstabilkan dirinya dengan beradaptasi bergantung kepada keadaan fizikalnya. So lebih rendah pusat graviti, lebih stabil. Lebih besar luas tapak, lebih stabil. Sama juga kita aplikasikan dalam kita punya kehidupan seharian dalam penciptaan kenderaan. Kereta yang mempunyai tayar yang besar, ataupun kereta yang rendah, yang direndahkan, di mana bila kita rendahkan kereta, dia akan lebih stabil, mempunyai kestabilan yang baik. Contoh kita tengok racing car, kereta lumba, F1. Ada kita mengaplikasikan dua faktor tersebut. Kita merendahkan kenderaan tersebut dan kita gunakan tayar yang besar. So supaya apa? Supaya bila racing, kereta F1 tadi akan lebih stabil. So dia tidak akan terumbang-ambing. So ingat dua faktor ini. Pusat graviti rendah, stabil. Luas tapak besar pun stabil. So ini sahaja untuk hari ini, tentang penerangan kita berkenaan dengan sistem sokongan dan juga kestabilan. Untuk hari ini tiada latihan. So next class insya-Allah kita akan melihat kepada pergerakan dan pertumbuhan manusia, di mana kita akan melihat pada fungsi otot dan sendi. So sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.